Sebagai penutup, mungkin saya nak kongsi beberapa elephants in the room berkenaan dengan teori evolusi ni lah. Ya, saya tahu mungkin mereka akan kata semua ni dah ada jawapan. Mereka dah respon. Tapi kita tahu respon is not necessarily an answer. Mungkin saya boleh senaraikan beberapa perkara yang saya harapkan orang-orang Islam kita yang pegang pada teori evolusi ni, yang mungkin pakar biologi ke, pakar chemistry ke, pharmacist ke, boleh come forward and explain dengan evidence yang lebih ampuh lah. Contoh, assumption of homology kan. Apa bukti paling kuat yang awak boleh kata bahawa homologi ni benar when it comes to diversification of creatures? Ni satu, saya harap perjelaskan lagi dengan lebih mendalam. Yes, saya membaca kitab-kitab yang awak tulis. Tetapi sama ada kita convince atau tidak convince tu cerita lain. Saya tidak convince bila saya baca. Sebab terlalu banyak reconstruction, terlalu banyak imagination. Therefore tu banyak sangat. Tapi tak ada bukti depan mata. Kemudian, Cambrian explosions. Ya, saya dah dengar ada banyak usaha untuk menjelaskan Cambrian explosion. Tapi dia macam pelik, dia macam tak convincing. Sebab mereka kata spesies yang lebih kompleks ni mesti didahului oleh spesies-spesies yang kurang kompleks. Dan you akan nampak flow dia. Tapi bila kita lihat pada Cambrian explosion punya fenomena, pada satu dataran dalam sejarah, berlaku macam satu letusan keluarnya organisma-organisma yang kompleks ni secara tiba-tiba. Dan bila lihat strata yang lebih bawah, tak jumpa organisma yang boleh dikira sebagai intermediate ataupun sebagai leluhur. Dia macam tiba-tiba ada trilobite, ada makhluk-makhluk yang kompleks, banyak keluar pada satu dataran sejarah. Tapi bila cek strata bawah, tak jumpa makhluk-makhluk lain yang maybe close to it in terms of complexity, maybe a bit lesser. Tak jumpa. Dia macam satu letusan makhluk kompleks tiba-tiba timbul. Dan Cambrian explosion ni bukan satu contoh, dia ada banyak such explosions yang berlaku. So, evolutionist try to explain, mengatakan bahawa berlaku rapid evolution lah secara tiba-tiba. Ya, dulu dia kata gradual, tiba-tiba dia boleh terima rapid evolution pula. Lepas tu dia kata fosil dekat bawah tu hilang kerana berlaku tectonic shift. So macam pelik sikit jawapan mereka ni. So saya mengharapkan sahabat-sahabat kita yang percaya pada teori evolusi ni di kalangan doktor-doktor ni give a more powerful argument to defend against Cambrian explosion. Saya dah dengar hujah balas dia macam banyak orang tak convince, even scientists tak convince, even biologists tak convince dengan this kind of explanation. Kemudian, takrif spesies yang longgar. Spesies ni longgar takrifan dia. Okay? Sebab bila longgar, contoh microevolution boleh didakwa sebagai contoh macroevolution. Bila takrifan spesies itu tidak apa kita kata airtight, watertight, sorry. Ini antara serangan yang bagi saya sebenarnya telah merobohkan isu mutation kan. Isu ni daripada dulu dah ditimbulkan. Mereka dakwa random mutation ni membawa proses evolusi. Maksud dia random mutation ni membawa kebaikan. Sedangkan kebanyakan mutation yang berlaku adalah harmful. Dan benda ni kita boleh jumpa dalam buku Harun Yahya sekalipun. Pelik, ada orang kata saya dapat manfaat dari buku Harun Yahya, tiba-tiba dia orang keluarkan skandal-skandal di hari ni. Ini menunjukkan kelemahan berfikir sebahagian masyarakat kita. What does that got to do with the credibility of his claim? Seseorang ustaz boleh menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang betul, besok dia ditangkap buat jahat. Adakah bermakna apa yang dia cakap semalam semua salah? Repeat kan? Hujah macam ni. Tak silap saya, Ustaz Rohizir ada kongsi nama Harun Yahya, orang pun blast. Oh, ni skandal-skandal Harun Yahya. Apa kena-mengena? Itu masalah moral dia. Yang itu klaim saintifik dia. Moral dia boleh kelongkang. Tapi bukan bermakna klaim saintifik dia salah. So, sahabat, kita kena belajar adil. Kita kena belajar objektif. Tengok kepada isu. Dia cakap isu apa? Sama juga. Darwin, kalau cakap benda betul pada isu tertentu, betul-betul. Kau jangan nak tolak hanya kerana dia Darwin. Itu tidak adil dan Islam menyanggah perkara-perkara macam ni. So, kalau dalam buku-buku Harun Yahya, dia banyak tekankan poin ni. Dia kata mutation, most of the time adalah harmful. Nak dapat beneficial mutation sangat susah. Dan benda ni betul. Apa Harun Yahya cakap betul. Walaupun Harun Yahya pun dia nukil daripada creationist Christians kebanyakannya. Tapi that claim is true. You tanya pakar-pakar kanser dan sebagainya. Kebanyakan mutation yang berlaku merosakkan, membawa mudarat. So ada seorang saya pernah kongsi dalam video adakah manusia dalam DNA manusia ada selain non-Adamic DNA dalam DNA kita. Saya ada bawa satu kajian yang menunjukkan bahawa tajuk kajian dia tu waiting for 2 mutations. Ini artikel jurnal dalam website genetics.com. So penulis mendakwa bahawa bila dia buat kajian, dia kata untuk 2 saja mutasi yang bermanfaat berlaku untuk proses perubahan daripada Australopithecus afarensis beruk Afrika tu ataupun mawas Afrika lah kita kata.
untuk beralih tukar jadi Homo sapiens sapien memerlukan lebih kurang 50 juta, tak silap saya 50 juta mutations. Tapi dia kata for 2 beneficial mutation to take place, it takes 100 million years to happen. Sebab dia faham the rarity of beneficial mutation. Untuk berlaku 2 sahaja mutasi yang bermanfaat untuk proses perubahan manusia daripada Australopithecus afarensis jadi Homo sapiens sapien, 2 saja memerlukan 100 juta tahun. Sedangkan perbezaan Australopithecus afarensis dengan Homo sapiens sapien berpuluh juta perbezaan genetics. That means berdasarkan umur bumi ni tak cukup. Umur bumi hanya 4.5 billion years kalau menurut mereka. 4.5 billion years. Kalau 2 beneficial mutation memerlukan 100 juta tahun, you times sampai jadikan 50 million mutation, tak silap kita pernah buat kira-kira, you need 15 quadrillion years. Cukup. Universe pun exist, what? 14 billion years? Ikut kiraan mereka. Quadrillion ni jauh gila lagi besar daripada 1 billion. Itu hanya untuk satu spesies tau. Bukan daripada the first organism kepada Homo sapiens sapiens. Daripada Australopithecus afarensis saja nak beralih kepada Homo sapiens sapiens ni 15 quadrillion years. Itu kalau kita kira secara rambang lah. So, kita nak dengar penjelasan mereka, macam mana you all reconcile benda ni. Sebab mutation kebanyakannya harmful. Nak dapat beneficial sangat-sangat susah. Dan sangat-sangat jarang. Bahkan mungkin tak ada. Bahkan mungkin tidak ada. Wallahualam. Universe out of nothing is considered as possible. Kenapa spontaneous emergence of organisms considered impossible? Ini pun kita nak tahu juga jawapan mereka. Ini saya melontarkan beberapa soalan. Lagi satu isu kompleks. Ini point yang ditimbulkan oleh Dr. Yusof. Bagus point ini. Sebab underlying assumption of teori evolusi ini adalah nak dapat satu creature atau organism yang kompleks, dia kena mula dengan satu yang ringkas, yang simple. So, dia orang imagine batu-batu asas yang paling asas sekali adalah must be very, very simple. But we know now, even a single cell is complex. A single cell is like a city, macam sebuah kota. Satu sel sahaja. Okay lah. Let's go even beyond that. Atom. Simple ke kompleks? Dulu kita ingat simple. As we go deeper to the subatomic world, kita belum sampai dasar pun. So, is there even anything simple in this universe? Ada ke benda simple? Secara zahir, yes. Tapi as you go deeper, nothing is simple, bro. So, you have to explain. Yang paling awal tu pun macam mana tentang complexity. You belum explain organism macam mana kompleks. Non-organisms ni, non-living things. Even a rock is not simple. Even the element kan, periodic table tu pun dia kata berlaku evolution kan. Apa elemen pertama yang timbul? Untuk penghasilan makhluk hidup, carbon kan yang penting kan. Tapi kalau saya tak tahulah. Even periodic table tu mereka kata evolution berlaku. Ada tok dia, ada nenek dia, ada moyang dia, dan ada cucu cicit dia. Even periodic table dia tengok setiap satu tu kompleks gila. So dekat mana ada simplicity sebenarnya? Nothing is simple in the universe. Everything is actually complex. It may appear simple, but as you probe further, it is complex. So the main thrust of evolution theory is from simple things to complex things. Kita kata macam tak boleh stand. Lepas tu bila kita jumpa sistem DNA yang sama pada plants, pada manusia, pada creatures, boleh saja kita kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membina makhluk-makhluk ini menggunakan kod yang sama, basic kod yang sama. Macam komputer kan, komputer guna binary kan, 0-1 kan. Tapi DNA ada A, C, T, G kan, ada 4 letters kan, ataupun 4 representation. Allah menggunakan 4 huruf ni, don't take it literally, 4 symbols ni, atau 4 cara ni untuk create plants and organisms. Kenapa tak boleh untuk kita kata Tuhan menggunakan coding yang sama? Kenapa you terus rumuskan itu bukti homologi? Just because ada same building blocks. Saya boleh je guna Lego yang sama untuk bina barang-barang yang berbeza kan. Bukan bermakna bila saya bina kereta, lepas tu saya bina menara berkembar Petronas, dan saya bina yang ini kemudian daripada yang ini, maka yang ini datang daripada yang ini. Walaupun kalau lihat, ini pun menggunakan Lego piece, ini pun menggunakan Lego piece juga. Therefore, this must come from here. That is an assumption. Dan di situ ada isu inference, isu logic. Dia dah bukan lagi isu scientific. Macam mana you boleh jump kepada assumption of homology itu? Okey, lagi satu isu vestigial organ. Ini dah nak habis. Isu vestigial organs. Kan? Mereka kata bahawa dalam tubuh kita ni ada organ-organ yang tidak lagi digunakan. Dia adalah saki-baki organ yang datang daripada moyang kita, yang dulu mereka gunakan. Sekarang ni kita dah tak gunakan lagi benda-benda tu. Jadi dia punya genetic code dia masih ada. Ataupun dia punya phenotype dia masih ada. Pengzahiran dia sebagai organ tu masih ada, tapi sudah tidak lagi digunakan. Yang tidak berguna. Contoh dia adalah tailbone kita, coccyx tu kan. Apa dia panggil coccyx kan? Coccyx ke coccyx kan? Coccyx kan? Betul, coccyx.
Lepas tu appendix, lepas tu banyak lagi lah. Wisdom teeth kan. Diorang kata kita sebenarnya dalam proses nak buang wisdom teeth kita sebagai sebuah population manusia. Sebab dulu kita memerlukan kita punya wisdom teeth untuk makan benda-benda yang liat. Sebab manusia sekarang dah tak memerlukan makan benda-benda yang liat lagi, maka kita tidak lagi memerlukan wisdom tooth kita. So we are in the process of discarding it. Itu claim mereka lah. Tapi masalah, dulu dia orang kata ada 100 vestigial organs. Lepas tu as science advances, dia makin berkurang. They found out, sebenarnya ada function. Semua ini pun ada function. Semua ini pun ada function. Akhirnya semua benda yang mereka dakwa vestigial ada function. Appendix kita. Appendix sekarang dah jumpa 5 function appendix. Sebab tu hari ni doktor tak akan senang-senang buang appendix. Dulu mudah. Sekarang ni diorang jumpa, rupanya ada function. 5 function bro. Suka-suka dulu kata tak ada function. Vestigial, error, salah, silap. Itu arrogance of man. Coccyx pun sama. Ini tailbone ni dulu kita kan tikus. Kan? Kita kan monyet dulu. Dan kita masih ada jin, tail jin kat dalam badan kita. Betul ke sepatutnya itu dipanggil sebagai tail jin? Atau sepatutnya dipanggil sebagai coccyx jin? Kan? Okey, apa function kita punya coccyx bone? Ada yang kata, diorang jumpa dah hari ni. Dulu kata tak ada. Tak ada function. Itu just vestigial, residual. Rupanya, dia membantu kita untuk duduk. Duduk di, duduk membantu. Struktur tu membantu untuk kita duduk dengan betul. So, semua yang mereka dakwa vestigial rupanya dijumpai. Ada function. Sedangkan ini central argument mereka. Vestigial organ ni menunjukkan bahawa dulunya digunakan, sekarang dah tidak digunakan lagi. Kalau kita kata berkenaan dengan atheist evolutionist, okay, that argument works for them. But saya ada soft spot kepada Muslim evolutionist yang kita lihat mereka ni serious academician. Yang nampak sungguh-sungguh, kita tak nampak niat mereka untuk rosakkan Islam dan sebagainya. They really arrive to that conclusion secara sincere. So we have to deal with them with honour. Kan? Dan saya minta sahabat-sahabat kita dekat Facebook apa semua tu, kalau boleh janganlah kita bercakap macam diorang ni tentera Dajjal. Kan? Macam mana diorang boleh arrive to that conclusion kan? So itu yang kita kena banyakkan diskusi, kena banyakkan dialog, supaya mereka menzahirkan lagi mereka punya arguments. Ni jujur saya kata forum yang berlaku baru-baru ni saya mengharapkan lebih daripada saudara Zamir untuk be more assertive kan, sebab he made so many claims dalam buku-buku dia. I was hoping he was more assertive and more confident in his claims. Saya tak tahulah, mungkin gaya dia memang macam tu, tetapi ataupun mungkin tak balance. Patut ada lagi satu panel yang menyokong evolution kan, sebab nampak macam kena surround by Dr. Yusof dengan Haziq dan Amirul dan Dr. Zamir seorang. Mungkin patut dibalancekan, ada sokongan lain, sebab I was hoping for more assertive assertions daripada more confident assertion daripada Dr. Zamir. Wallahualam, mungkin kita memerlukan seorang evolutionist yang lebih mahir dalam oratory. Dr. Zamir dia mahir sebagai academician. So sebab nak berlaku adil kepada mereka-mereka yang berpegang pada teori evolusi di kalangan saintis-saintis ni, we need your ideas to be presented as best as you can, in the best form. So lepas tu kalau kita nak tolak, baru adil lah kan, baru kita boleh kata we've heard the best from the best person, the best presentation from the best argument, and we still are not convinced. Therefore our rejection is based on knowledge, not based on biasness or prejudice. Tapi selagi diorang belum dapat menyampaikan dengan cara yang terbaik, penolakan kita atau penerimaan kita pun bukan penolakan ataupun penerimaan yang kita boleh kata sempurna lagi. So I was hoping for them to speak more about this and to present in a better manner. Bagi saya penjelasan Dr. Zamir itu sudah cukup clear lah, pegangan mereka tu. Tapi I think more can be done dalam sesi tersebut. Wallahualam. Sebenarnya banyak lagi untuk kita sampaikan, sebab saya janji nak ulas. Saya tak tahulah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ataupun tidak. Tapi saya hanya mengharapkan satu, dia mencetuskan perbahasan yang lebih terhormat dan lebih dalam di kalangan orang awam, supaya kedua-dua pihak tidak dismiss each other secara lekeh. Itu saya nak. I hope for that. Saya mengharapkan begitu. Supaya tak ada lagi komen-komen yang ini teori Dajjal, kafir, siapa pegang ni automatic kafir. Atau ini, please don't go there. You are not a theologian for you to just make the conclusion memurtadkan orang. Kamu boleh kata teori ini bercanggahan dengan ayat muhkamat dalam Al-Quran, tapi for you to say orang yang percaya benda ni terus murtad, I mean you have to be very careful.
ni boleh membawa perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Saya percaya kalaupun teori evolusi ini salah, there's a better way to refute dengan cara yang lebih berkesan. Sebab kalau you refute secara lekeh, teori yang salah boleh kekal kerana orang agama mengkritik dengan cara yang salah. Saya bimbang benda tu. Of course, saya pro-creationist dan saya berpegang kepada progressive creationism. Itu model yang saya pegang dan saya menolak academic exceptionalism ni sebab dia ada masalah yang serius juga di dalamnya. Jangan pula lepas ni tengok David Solomon Jalajil ataupun Shoaib Malik ataupun sahabat-sahabat yang sokong evolusi sebagai murtad. Kita hanya kata bahawa ini bercanggahan dengan ayat muhkamat dalam Quran, ayat qat'iyah dalam Quran. Kita mengharapkan mereka mengubah teori mereka, ataupun kalau certain things that needs to be rejected must be rejected, certain things that needs to be affirmed must be affirmed, dan akhirnya kita kena protect kita punya belief system, iman kita, dan kita tidak mahu protect belief system kita berdasarkan biasness dan prejudice dan sangkaan sahaja. Okay, we really need to understand it properly. Ini seruan saya kepada masyarakat. Nak reject dengan ilmu, nak terima dengan ilmu. Kita kena adil. Sama juga dengan evolutionist. Saya harap awak juga tidak berpegang kepada teori evolusi ini kerana prejudis dan bias. Sebab awak mungkin daripada aliran sains sejak dulu, aliran biologi sejak dulu, awak baca buku Dawkins banyak-banyak, awak tak perasan awak terjadi prejudis dan bias. Okay, mungkin belum baca tulisan-tulisan saintis-saintis creationist yang juga tidak kurang hebat mereka. Tidak kurang hebat. Kita tengok senarai 1,100 saintis tu yang dalam Descent from Darwin ni, mereka bukan calang-calang saintis. Read their books also supaya awak tak senang-senang kata ini fakta, evolution adalah fakta. Dia harus diterima. Bagi saya dia belum lagi sampai. Kalaupun ada sedikit kebenaran di situ dan di sini, dia tidak sampai lagi pada tahap irrefutable fact atau irrefutable theory yang semua orang boleh terima dan mengatakan bahawa ini sudah dibuktikan. Itu adalah satu kenyataan yang tidak tepat dan tidak adil. Dan saya sampaikan malam ni, saya boleh salah, saya boleh silap dan di situ dan di sini. Saya bukan biologist, saya bukan saintis. Tapi saya kena ada pertanggungjawaban keilmuan untuk saya faham teori ini. Saya cuba sedaya upaya saya tanya pakar, saya baca buku-buku mereka. Sejak dulu lagi, dekat Al-Azhar pun kita dah belajar teori Darwin ini. Jadi ini bukan benda baru. Bertahun juga kita kaji benda ni. That means kita ada hak untuk bercakap. Okay? Tapi kalau anda tak tahu, hanya kerana anda agamawan, anda juga tidak ada hak untuk bercakap. Okay? Sama juga, kalau anda evolutionist, anda juga tidak berhak untuk bercakap tentang Quran dan tafsir ataupun sunnah kalau anda belum mengkaji apa sebenarnya yang Al-Quran cakap tentang asal-usul manusia. Okay? In the end of the day, you speak about things that you know, don't speak about things that you do not know. But still, if you speak about things that you know, you still can make mistakes. So we pardon each other for it. Yang penting kita nak cari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.